Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berkuliah lagi dan kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin, dan insya-Allah hari ini kita akan bermula dengan hadis nombor 4. Okey. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijala ma sirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa sharikukum fil ajr rawahu Muslim wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna shi'ban wala wadiya illa wa hum ma'ana habasahumul 'udhur. Inilah hadis yang Al-Imam Al-Bukhari yang Al-Imam An-Nawawi masukkan di dalam kitab dia Riyadhus Salihin sebagai hadis yang ke-6. Maksudnya daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah merupakan seorang sahabat Nabi berketurunan Ansar, berasal daripada Madinah, masuk Islam ketika mana perjanjian Aqabah berlaku. Maksudnya dia ni merupakan di antara orang-orang yang awal daripada kalangan orang-orang Ansar yang masuk ke dalam Islam. Dia dan ayahnya merupakan sahabat. Dia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir ni dikatakan menyertai peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini keseluruhannya, hampir keseluruhannya kecuali perang Badar dan perang Uhud. Kenapa perang Badar dan perang Uhud dia tak join? Dikatakan kerana ayah dia melarang dia untuk menyertai peperangan Badar dan Uhud kerana pada waktu tu dia dikatakan muda. Umur dia dikatakan umur yang muda. Maka ayah dia tak bagi untuk dia join peperangan Uhud dan Badar. Maka apabila ayahnya terkorban di dalam perang Uhud, maka selepas itu Jabir bin Abdullah Al-Ansari menyertai keseluruhan peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir ni merupakan di antara salah seorang daripada pakar rujuk sahabat. Banyak meriwayatkan hadis dan banyak ilmu. Sebab itu kita selalulah dengar nama Jabir ni riwayat hadis. Itu satu. Yang kedua, Jabir ini Allah Ta'ala uji dia. Sebelum dia meninggal, dia buta. Mata dia tak nampak. Dan ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni ataupun ulama-ulama hadis pun sama, bila akhir hayat mereka buta kerana katarak di mata mereka. Dan Jabir meninggal dunia pada tahun 78 Hijrah. Pada tahun 78 Hijrah. Jabir meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir kata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Jabir tak bagi tahu dalam hadis ni, Jabir tak bagi tahu perang apa. Jabir tak bagi tahu di perang apa. Jadi kita pun tak tahulah.
Jadi sebab itu bila kita nak tahu, kita kena cari hadis yang sama. Hadis lain, hadis daripada sahabat lain ataupun riwayat yang lain yang menceritakan ni perang apa. Sebab kadang-kadang perawi ni dia riwayat hadis secara ringkas. Mana-mana benda yang dia rasa tak penting, dia tak cerita. Tapi bagi pengkaji sejarah, kadang-kadang dia rasa benda ni penting untuk kita mengetahui bila Nabi sebut hadis ni. Bila Jabir kata, kami pernah bersama dengan Nabi SAW dalam satu peperangan, kita tak tahu ni perang apa. Kerana mengetahui nama perang ni mungkin penting. Mungkin kerana ada isu nasah dan mansuh. Apa itu nasikh dan mansuh? Ialah mungkin ada isu Nabi SAW membatalkan hukum. Jadi bila kita tahu perang apa, kita tahu tahun bila Nabi sebutkan hadis berikut. Jadi, saya bagi contohlah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah menyebutkan aftaral hajim wal mahjum. Siapa riwayat hadis ni? Syaddad. Dia kata Nabi SAW bersabda, orang yang berbekam dan orang yang dibekam. Orang yang berbekam dan orang yang membekam dan orang yang dibekam, puasanya terbatal. Okay. Itu riwayat Syaddad. Bila Syaddad dengar hadis ni, sebahagian riwayat tak cerita. Dia kata, Syaddad kata Nabi SAW bersabda, maka orang yang membekam, tukang bekam tu, dan orang yang dibekam batal puasa. Tapi ada satu lagi riwayat menyebutkan bahawasanya Syaddad meriwayatkan hadis ni, Nabi sebut benda ni ketika Nabi buka kota Mekah. Waktu Nabi buka kota Mekah, Nabi sebut hadis ni. So kita tahulah hadis ni disebut ketika mana pembukaan kota Mekah. Ada satu hadis yang lain yang mana Nabi SAW bersabda, yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita. Ibnu Abbas kata, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun saimun. Dalam hadis Ibnu Abbas mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan Nabi berihram dan dalam keadaan Nabi sedang berpuasa. Jadi hadis ni berlaku percanggahan. Hadis Syaddad kata Nabi bersabda, orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasa. Hadis Ibnu Abbas kata Nabi berbekam dalam keadaan Nabi berihram dan Nabi berpuasa. Hadis Syaddad, riwayat dalam hadis Syaddad, kita cari riwayat yang pelbagai bagi hadis yang sama dalam kitab-kitab hadis. Syaddad bagi tahu Nabi sebut hadis ni waktu pembukaan kota Mekah. So kita dapat tahulah, hadis ni Nabi sebut dalam pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah bila? Pembukaan kota Mekah ni berlaku pada tahun 8 Hijrah. Tahun ke-8. Okay, tahun ke-8 Nabi buka kota Mekah. Ibnu Abbas dia kata Nabi berbekam dalam keadaan Nabi sedang berihram dan berpuasa. Maksudnya puasa Nabi tak batal. Nabi meneruskan puasa dia walaupun berbekam. Sepatutnya batal lah. Tapi bila berlaku benda ni, percanggahan begini, maka ulama akan cari penyelesaian. Apa penyelesaiannya? Kalau boleh untuk dihimpunkan dan diharmonikan, mereka akan harmonikan. Tapi dalam isu ni tak boleh nak diharmonikan sebab clear bercanggah, kontradik. Satu kata batal, satu kata tak batal. Maka dalam isu ni mereka mencari kepada tarikh. Mencari bila Nabi sebut hadis yang tadi. Syaddad kata Nabi sebut hadis ni pada tahun ke-8 Hijrah. Bila kita semak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata Nabi berihram dan Nabi berpuasa. Ibnu Abbas ni, dia bersama dengan Nabi waktu Nabi ihram. Hanyalah pada ketika haji wada'. Haji selamat tinggal. Haji selamat tinggal bila? Haji selamat tinggal ialah pada tahun ke-10 Hijrah, yang mana lepas daripada Nabi buat haji ni, Nabi kembali ke Madinah dan pada bulan Rabiul Awal Nabi meninggal dunia. Jadi, ada satu hadis Nabi kata tak batal. Satu hadis Nabi kata tak batal. Berbekam ni. Satu lagi hadis Nabi kata batal puasa. Orang berbekam. Nabi kata batal pada tahun ke-8. Nabi buat dan Nabi tunjukkan tak batal pada tahun ke-10. Mana yang terkemudian? Yang terkemudian adalah hadis yang ke-10. Maka hadis yang ke-10 itu, yang terkemudian itu telah membatalkan
hadis yang terdahulu. Maka yang kata berbekam itu batal puasa, hadis tersebut telah pun dimansuhkan. Hadis tersebut telah pun dimansuhkan. Maka sebab itu, orang yang berpuasa ni, kalaulah kata dia ambil darah kan, ataupun dia derma darah itu tidak membatalkan puasa dia. Kerana apa? Kerana kita kiaskan dengan berbekam, kerana berbekam pun mengeluarkan darah dan Nabi meneruskan puasanya pada haji wada', pada haji selamat tinggal pada tahun 10 Hijrah. Ni penting, kita tahu tarikh ni penting. Dan kita nak tahu tarikh, bila Nabi sebut satu-satu benda, ialah apabila kita mengumpulkan riwayat-riwayat. Jadi bila Jabir tak bagi tahu perang apa dalam hadis ni, kita kena cari perang apa. Kerana mungkin bagi Jabir perang ni tak penting, kita nak bagi tahu apa yang Nabi sebut tu yang penting. Tapi ada kalanya perang apa tu menjadi penting. Ataupun bila peristiwa tu berlaku menjadi penting. Saya bagi satu lagi contoh. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apabila imam tu solat dalam keadaan duduk, maka hendaklah kamu semua yang menjadi makmum ni, hendaklah kamu solat duduk semua sekali. Jadi kalau kita sihat pun, kalau imam duduk, imam sakit, imam duduklah. Kita kena duduk. Ini dalam Sahih Muslim. Ini dalam Sahih Muslim. Yang mana dalam Sahih Muslim ni hadis sahih lah kan? Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim ni kira hadisnya sahih lah. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita boleh tengok hadis tu. Okey. Okey, ni hadisnya saya sharekan. Saya sharekan skrin ni supaya kita sama-sama tengok dalam Sahih Muslim. Okey. Ni sanad Imam Muslim. Haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Qutaibah ibnu Sa'id wa Abu Bakr bin Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb wa Abu Quraib jami'an an Sufyan. Qala Abu Bakar haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri qala sami'tu Anas ibn Malik yaqul saqata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha shiqquhu al-ayman فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. Tuan-tuan nampak hadis ni? Kan? Okey. Hadis ni merupakan hadis riwayat Imam Muslim. Maksud dia adalah, saya tunjuk lagi sekali. Maksud hadis ni ialah, Anas kata, Nabi SAW pernah terjatuh daripada kudanya. Maka terkoyaklah kulit sebelah kanan sisi badan Nabi SAW. Maksud Nabi jatuh daripada kuda, lukalah sisi badan Nabi ni, luka belah kanan. Maka kami masuk untuk menziarahi Nabi ketika sakit, tiba-tiba masuk waktu salat. Maka Nabi pun menjadi imam kepada kami dalam keadaan Nabi duduk dan kami solat belakang Nabi dalam keadaan duduk. Apabila selesai salat, Nabi mengatakan, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk kamu ikuti. Apabila imam telah bertakbir, maka kamu takbirlah. Apabila imam sujud, maka kamu sujudlah. Apabila imam angkat kepalanya, maka angkatlah. Dan apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kamu sebut Rabbana walakal hamd. Apabila imam solat duduk, maka hendaklah kamu solat duduk kesemuanya. Kalau kamu tak sakit pun, kamu kena duduk. Ni Sahih Muslim. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang hadis sahih semata-mata tak cukup juga. Hadis sahih semata-mata tak cukup. Kenapa tak cukup? Kerana bimbang hadis sahih itu sahih. Tapi kita katakan dia telah pun
apa dibatalkan ataupun telah pun dimansuhkan hukum tu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni secara zahirnya bagi tahu kat kita kalau imam sakit, imam tak boleh solat berdiri, kita kena duduk sekali. Okay. Tapi hadis tersebut telah pun dibatalkan. Telah dibatalkan dengan hadis di mana Nabi SAW menjadi imam dalam Sahih Bukhari. Nabi menjadi imam kepada sahabat-sahabat dan Nabi solat duduk dan sahabat-sahabat diri. So hadis ni, hadis Sahih Muslim tadi telah pun dimansuhkan. Macam mana kita tahu? Kerana hadis riwayat Bukhari tu clear bagi tahu Nabi solat duduk di akhir hayat. Yang mana lepas tu Nabi dah tak sihat dah. Nabi terus meninggal. Menunjukkan bagi makmum yang mampu berdiri, dia kena solat berdiri. Makmum yang mampu berdiri, dia kena solat berdiri. Walaupun imam dia duduk, dia kena berdiri. Wajib berdiri. Hadis yang Sahih Muslim tadi telah pun dimansuhkan. Jadi kalau kita mampu berdiri, imam kita duduk, kita kekal duduk, solat kita terbatal. Kerana hukum asal bagi makmum yang solat duduk, bagi imam solat duduk walaupun dia mampu berdiri, itu pun telah dimansuhkan dengan hadis riwayat Bukhari tadi. Sebab tu penting sebenarnya untuk kita mengetahui tentang tarikh sesebuah hadis. Okey, saya tak nak bincang panjang lah bab tu kerana itu lebih kepada orang kata ilmu teknikal. Ilmu teknikal bagi ustaz-ustaz nak mengaji ni. Sebab saya tengok sebahagian daripada ustaz-ustaz ni bila masuk dalam bab apa ni nisfu Syaban ni kadang-kadang depa duk emosi pun ada. Sepatutnya kita bila masuk nisfu Syaban ni kita tak boleh emosi. Kita bincang secara ilmiah lah. Ada ke amalan-amalan berjemaah pada malam nisfu Syaban ni? Jadi ada ustaz kata tak ada. Ada ustaz kata okey. Jadi yang kata okey, yang tak kata tak okey ni, kalau mereka ni berbincang secara ilmiah, okeylah. Baguslah. Kerana memanglah tugas ilmuwan itu adalah untuk berbincang secara ilmiah. Tapi menjadi masalahnya dekat Malaysia ni ataupun dalam masyarakat Melayu lah. Apabila kita nak berbincang secara ilmiah, akan ada orang yang lebih emosi. Sepatutnya tak perlu emosi. Siapa nak kata okey untuk baca untuk apa kata ibadat pada malam nisfu Syaban secara berjemaah ni, bawalah dalil. Siapa yang tak setuju yang kata bid'ah ni, cari hujah di mana ulama yang kata bid'ah. Saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan dalam isu ni. Sebab tadi orang duk komen dekat saya, dia kata ustaz tak mau hurai ke pasal bid'ah tak bid'ah ni. Pertama saya kata saya tengah tulis buku ni, saya malas nak gaduh-gaduh. Kan? Tapi tak apa, saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan. Ini kitab Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif fi ma limawasimil 'am min al-wazaif. Karya ni adalah ditulis oleh Zainuddin Abdul Rahman bin Ahmad bin Rajab bin Hasan. Ni orang panggil dia Ibnu Rajab Al-Hambali, meninggal pada tahun 795 Hijrah. Yang mana dia menulis kitab, nama kitab dia Lataiful Ma'arif. Dia ada bahas tentang malam nisfu Syaban, amalan malam nisfu Syaban. Dia kata, dia sebut di sini, sekejap saya tunjukkan pada tuan-tuan. Dia kata, wa lailatun nisfi min Sya'ban. Ni. Wa lailatun nisfi min Sya'ban. Malam separuh daripada Sya'ban. Tabi'in daripada kalangan ahli Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan selain daripada mereka membesarkan malam ini dan bersungguh-sungguh pada malam ini melakukan ibadat. Daripada merekalah manusia-manusia mengambil tentang kelebihan dan penghormatan terhadap malam ini. Dikatakan mereka ini telah berpegang ataupun telah sampai kepada mereka dalam isu membesarkan malam nisfu Sya'ban ini riwayat-riwayat Israiliyat. Okey. Oleh kerana tu jadi masyhur sambutan malam nisfu Sya'ban ni. Maka manusia berbeza pendapat dalam isu ni. Di kalangan mereka ada orang yang menerima dan bersepakat dengan mereka untuk membesarkan malam nisfu Sya'ban ini. Antaranya di kalangan ahli-ahli ibadat daripada Basrah dan selain mereka. Dan telah kebanyakan ulama-ulama daripada Hijaz telah membantah perkara ini. Antara ulama Hijaz yang membantah perkara ini, Atha Ibn Abi Mulaikah, dan telah menukilkan daripada
Ibn Abi Mulaikah, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, daripada fuqaha ahli Madinah, orang-orang yang pakar dalam fiqh daripada orang Madinah. Dan inilah pandangan ulama-ulama Imam Malik yang mengatakan semua perkara ini adalah bid'ah. Jadi maksudnya kalau nak kata bid'ah ni adalah ulama yang kata bid'ah, ulama mazhab Maliki dan ulama-ulama daripada Hijaz. Hijaz ni semenanjung tanah Arab, Mekah dan Madinah. Waqtalafa ulama ahli Syam. Manakala ulama ahli Syam pun yang kata boleh untuk ataupun digalakkan untuk beribadat pun mereka berbeza pendapat. Macam mana cara nak hidupkan malam nisfu Sya'ban ni ada dua pendapat. Ada yang kata elok digalakkan untuk menghidupkannya secara berjemaah di masjid seperti Khalid bin Ma'dan ni. Ada yang kata makruh untuk berhimpun ramai-ramai di masjid pada malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau dia solat sendirian tak apa. Ini adalah pendapat Auza'i yang merupakan imam bagi ahli Syam dan fuqaha bagi ahli Syam. Inilah pendapat yang dekat mengikut pandangan Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam isu ni memang ada khilaf. Ada yang suka untuk menghidupkannya secara berjemaah, ada yang tak suka. Ada yang kata bid'ah, ada yang kata boleh digalakkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tapi jangan buat berjemaah di masjid. Buat sendiri-sendiri sudah. Malam Sya'ban. Buat sendiri-sendiri sudah. Jadi mana-mana orang pun dia akan pusing pada pendapat ni. Ada yang kata bid'ah langsung, tak payah buat apa-apa malam ni tak ada apa kelebihan, semua hadis tak sahih. Seperti mana pandangan ulama Hijaz dan mazhab Imam Malik. Ada yang kata, tak, boleh untuk ibadat. Malam ni ada kelebihan, digalakkan untuk ibadat. Tapi tak perlu buat berjemaah, buat sendiri-sendiri sudah. Kerana kalau Nabi dan para sahabat buat berjemaah, dah tentu tak ada khilaf dari sudut isu mesti ada ibadat khusus dalam hadis yang sahih. Tapi masalah tak ada ibadat khusus. Tak ada hadis yang sahih menyatakan ibadat khusus. Menunjukkan Nabi tak buat kat masjid ramai-ramai. Ada yang kata okey, benda baik, apa salahnya? Jadi tiga pandangan. Jadi kalau ada ustaz ambil pandangan pertama, tak apalah dia ikut ulama. Ada ustaz ambil pendapat kedua, tak apalah dia ikut ulama. Ada ustaz ambil pandangan pertama, ada dia ikut ulama, tak apalah. Tapi kita masalah kadang-kadang kita ni bila nak berbahas secara ilmiah jadi tak sihat. Orang tu tuduh orang ni sesat, orang tu tuduh orang ni gila, orang tu tuduh orang ni bodoh, orang tu tuduh orang ni tak cerdik. Jadi masalahnya kita tak boleh nak berbahas secara ilmiah. Sebab tu masa saya kat Jordan tu, seronok duduk di Jordan ni sebab masing-masing ada pandangan dan dia boleh utarakan pandangan dia yang ilmiah tu berdasarkan sumber dan hujah dia. Dan tak ada siapa pun nak sekat dia, tak ada siapa nak marah dia. Tak ada siapa nak tuduh dia ejen Yahudi. Sebab saya baru tengok satu video tadi, ada seorang ustaz dia punya mengamuk cerita pasal orang yang membida'ahkan amalan Melayu ni. Dia kata, dia orang ni semua Wahabi, lahir merupakan anak haram Yahudi. La haula wala quwata illa billah. Siapa pula jadi anak haram Yahudi ni? Kalau Wahabi ni anak haram Yahudi, dah tentu dia ajak orang lari daripada Quran dan Sunnah. Saya tengok ramai orang yang di label Wahabi ni, dia ajak orang balik pada Sunnah. Kalau ada Yahudi ajak orang balik kepada Quran dan Sunnah, maksud baiklah Yahudi tu. Patut Yahudi ajak kita jauh pada Quran dan Sunnah. Kan? Jadi saya pun keliru. Kan? Ustaz dah terlebih main TikTok agaknya. Jadi dia pun tak faham apa dia Yahudi tu. Okey, baik. Jadi penting untuk kita mengetahui sesebuah peristiwa ataupun sesebuah hadis tu disebutkan bila untuk kita tahu hukum-hukum yang berkaitan ataupun hukum-hukum yang berbangkit daripada hadis tersebut. Tapi Jabir tak beritahu. Nanti Anas beritahu. Tak apa, Anas beritahu. So, okey. Jabir kata, kami bersama dengan Nabi SAW dalam satu peperangan. Ini perang ni. Riwayat-riwayat perang ni dalam istilah hadis kita panggil riwayat maghazi. Ini saya tak hurai hadis lagi pun. Kan ini kira mukadimah aja hampir setengah jam dah saya hurai. Kan? Jadi tak apalah. Saya pun tak nak pergi laju-laju sangat, kan? Sebab nanti kalau saya pergi laju-laju sangat orang tak nak faham. Biar kita slow and steady. Baik, dalam Islam, dalam ilmu hadis, riwayat-riwayat perang ni dipanggil riwayat maghazi. Apa maghazi? Maghazi daripada perkataan ghazwah yang bermaksud perang. Riwayat-riwayat perang ni dalam ilmu hadis dia ada satu bab yang khas, ada cara berinteraksi yang khas. Dan saya buat tesis PhD saya waktu saya belajar di Jordan tu dalam bab ni lah, bab maghazi. Riwayat-riwayat maghazi ni banyak dalam hadis Nabi SAW dan sahabat pun banyak cerita pada anak murid mereka. Tapi jangan salah faham.
Sahabat bila mereka bercerita tentang riwayat maghazi ni, bukan sahabat nak suruh kita jadi teroris. Bukan. Riwayat-riwayat sahabat ketika bercerita tentang perang, mereka seolah-olah nak memberikan semangat kepada tabi'in yang mendengar hadis mereka supaya teruskan semangat perjuangan seperti mana kami dulu pernah berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Maksudnya niat mereka bercerita tentang perang-perang bersama dengan Nabi ni bukan dia orang nak suruh tabi'in pergi bunuh orang, tak. Tetapi mereka nak bercerita, nak membangkitkan semangat. Sebab itu sahabat ni mereka bercerita tentang riwayat maghazi sama seperti mana mereka mengajarkan anak murid mereka Al-Quran. Supaya golongan yang datang selepas daripada zaman Nabi ni, setelah Nabi wafat, ramai orang masuk Islam, dia orang ada semangat untuk membawa Islam. Itu satu. Yang kedua, mereka cerita tu kerana itu adalah kenangan manis yang mereka lalui bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah pun cerita dalam kuliah yang lepas bagaimana manisnya kemenangan yang terhasil daripada sebuah perjuangan yang dipenuhi dengan cabaran dan dugaan. Dulu saya dalam kuliah yang lepas saya dah cerita kan macam mana Allah Taala bagi sedikit ujian pada saya. Sini saya nak cerita sikit bukan waktu saya dah habis PhD. Waktu saya buat degree dulu di Jordan, Allah Taala bagi saya sikit ujian juga. Waktu tu ada selisih faham sikit dengan persatuan universiti. Jadi saya ni jenis melawan. Kan? Jadi mungkinlah sebab itu Allah Taala bagi saya ujian sebelum saya habis belajar. Rupanya lepas habis belajar pun saya nak berlawan juga. Itu sebagai latihan lah kan. Jadi waktu saya masa tu umur pun muda lagi, baru 20 tahun. Saya lawan golongan persatuan. Saya seorang-seorang masa tu. Lawan tim persatuan. Persatuan anak Malaysia seluruh Jordan. Saya lawan. Saya buat debat dan semua kan. Tapi nak katanya, perjuangan tu saya seorang-seorang masa tu. Orang semua tak nak kawan dengan saya. Tapi akhirnya seorang-seorang duk ikut saya. Ada yang kata betul, kau punya hujah betul. Tapi masa tu, saya sampailah orang kata, geng-geng persatuan ni punya marah kat saya. Sampai saya habis belajar. Saya antara pelajar Melayu yang dapat cemerlang lah. Orang kata apa? Keputusan cemerlang dekat Universiti Muqtah masa tu. Tapi kedutaan Malaysia tak tahu saya dapat cemerlang kerana persatuan tak bagi tahu. Bila saya dah balik baru kedutaan kata kenapa tak bagi tahu, kita nak bagi anugerah pada dia ni. Masa tu saya rasa saya seorang-seorang lah. Tapi lepas daripada tu, ramailah kawan-kawan yang akhirnya datang rumah saya, belajar dengan saya, minta supaya saya terjemahkan kitab-kitab untuk mereka. Dia orang nak exam pun orang cari saya. Saya tak kata saya pandai. Tapi setakat ni alhamdulillah saya cuba untuk jadikan diri saya berpegang, berdiri, mempertahankan ilmu yang saya tahu ia adalah betul. Mula-mula saya rasa seorang-seorang. Tapi hari ni kalau orang tanya saya akan cerita dan dalam masa yang sama saya akan kata kenangan tu manis. Walaupun pada waktu tu kita seorang-seorang. Walaupun pada waktu tu orang duk kutuk kita, pandang serong kat kita. Saya pergi mana-mana pun kat Jordan masa tu. Junior bila kata, inilah Rozaimi ni. Dia orang seolah-olah telah mendengar cerita buruk tentang saya walaupun dia orang belum pernah jumpa saya pada waktu tu. Masa tu saya rasa macam sedih. Sehingga kan bila saya datang semula ke Jordan pada tahun 2000, saya balik pada Jordan habis degree 2006. Saya datang semula pada 2008. Masa 2008 tu saya datang ke Jordan bawa mufti Perak pada masa tu. Bila saya perkenalkan diri saya Rozaimi, dia orang kata, oh ini Rozaimi ni. Maksudnya cerita tentang keburukan yang saya pernah buat, yang tak betul tu masih lagi tersebar. Tapi alhamdulillah, kalau hari ni orang tanya saya tentang isu tu, saya cerita. Dan saya cerita dalam keadaan saya rasa manisnya perjuangan itu. Dan saya cerita tu dalam keadaan saya masih lagi boleh senyum. Walaupun pada waktu tu saya rasa beban dan berat. Saya seorang. Saya seorang-seorang masa tu. Tapi hari ni bila kita cerita, kita rasa manisnya perjuangan tu. Itu merupakan satu kenangan yang Allah Ta'ala bagi kat kita yang kita mungkin tak akan dapat lagi dah. Kerana mempertahankan pandangan, kita dipulaukan. Kerana mempertahankan perkara yang kita rasa kebenaran, kita difitnah dan kita ditindas. Maka itu adalah sangat manis. Begitu juga, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Nabi yang berjuang lebih dahsyat daripada apa yang Allah Ta'ala pernah bagi pada kita dulu.
Kan? Jadi manisnya sebuah perjuangan apabila cabaran dan musibah yang Allah Ta'ala bagi kat kita, kita lalui dengan kesabaran dan akhirnya kita berjaya lepas daripada musibah itu dan kita berjaya untuk mempertahankan diri sebagai mukmin yang sabar. Pada waktu tu kita rasa manisnya bila kita ingat balik. Contohlah, saya bagi contoh. Kita ni bila Allah Ta'ala bagi musibah lah, katalah waktu ni kita tak boleh keluar rumah. Saya tak tahu, Melbourne pun mungkin tak boleh keluar rumah agak kot. Betul tak? Pak Rosman, betul? Tak boleh keluar rumah? Okey. Waktu ni, waktu tak boleh keluar rumah, kita stres duduk rumah. Sampai menteri kat Malaysia pun kena kecam bila ada bila bagi cadangan kepada mahasiswa untuk buat TikTok. Jadi sebenarnya cadangan tu kurang kena sikit lah, kena tengok balik. Tapi nak katanya stresnya pelajar-pelajar ni sampai tak tahu nak buat apa di kampus-kampus, sebab nak balik tak boleh. Dia orang duduk di kampus, tak tahu nak buat apa. Dah sebulan dah ni. Dan benda ni kita rasakan sebagai tekanan. Bayangkan nanti apabila musibah ini terhenti. Ada orang diisi masanya dengan hafal Quran. Ada orang isi masanya dengan tasmih anak-anak baca Quran. Ada orang diisi masanya dengan menulis buku. Sebab sekarang ni saya tengah menulis buku. Menulis buku. Ada orang mengisi masanya dengan buat jurnal. Ada orang mengisi masanya dengan buat macam-macam. Habiskan baca buku. Waktu ni kita rasa tekan, nak keluar tak boleh apa semua kan. Tapi bila mana Allah Ta'ala angkat musibah ni, kita dah bebas balik. 20 tahun, 30 tahun akan datang, bila kita dapat cucu, kita akan bercerita dengan cerita yang manis. Kita kata dulu kita pernah dikurung dalam rumah, nak keluar tak boleh. Kan? Jadi sebab itu, bila Allah bagi ujian ni, bila ujian ni berlalu, kita akan cerita kepada generasi berikutnya dengan penceritaan yang kita rasa bangga kerana pernah melaluinya. Begitulah para sahabat. Apabila mereka bercerita dengan golongan tabi'in. Sebab ni dia cerita, sahabat cerita dengan golongan tabi'in. Tabi'in tak pernah jumpa Nabi. Bila mereka cerita tentang pengalaman mereka bersama dengan Nabi SAW, di antara pengalaman yang manis yang mereka pernah lalui adalah pengalaman mereka berjuang mempertahankan agama Allah. Jadi sebab itu mereka cerita, dan banyak cerita pasal riwayat-riwayat peperangan ni. Bukan kerana sahabat nak suruh kita jadi orang yang ganas, orang yang berperang, tidak. Tetapi sahabat nak cerita, ini perjuangan kami, ini kisah hidup kami bersama dengan Nabi SAW, sebagai satu kebanggaan bagi mereka kerana pernah bersama mengambil bahagian dalam perjuangan agama. Tambah pula perang ni. Perang Jabir cerita ni bukan perang biasa-biasa ni. Ni perang Tabuk. Walaupun Jabir tak cerita dalam riwayat ni, riwayat apa ni Imam Bukhari ni, Jabir tak cerita. Jabir kata perang aja. Tapi Anas kata ni perang Tabuk. Kenapa perang Tabuk? Ni sangat penting. Kerana perang Tabuk ni ada beberapa kisah yang sangat penting, dan insya-Allah nanti dalam bab akan datang kita akan jumpa satu hadis berkaitan dengan perang Tabuk. Cuma saya nak cerita, perang Tabuk ni berlaku pada tahun ke-9 Hijrah, dekat-dekat dah Nabi nak wafat pada waktu tu. Pada waktu tu. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, macam mana boleh berlaku perang Tabuk ni? Perang Tabuk ni berlaku adalah disebabkan kerana Rom dikatakan tak puas hati nak repeat perang dengan Nabi SAW. Rom tak puas hati ni, dia nak repeat. Kenapa Rom nak repeat? Sebab pada tahun sebelumnya berlaku satu peperangan di Medan Mu'tah. Peperangan di Medan Mu'tah yang mana pada waktu tu Nabi SAW menghantar satu utusan. Dan Nabi menghantar satu utusan yang bernama Haris bin Umair Al-Azdi kepada Maharaja Ghassan. Nabi hantar utusan ni supaya utusan ni bagi surat yang Nabi minta sahabat dia tulis, mengajak Maharaja Rom ni untuk masuk ke dalam Islam. Pada tahun ke-8, waktu tu, itu tahun ke-8 lah. Tahun ke-8 ni Nabi hantar. Sebelum tahun ke-8 tu Nabi hantar sahabat dia untuk dengan satu surat supaya diserahkan surat ni kepada diberikan kepada Maharaja Ghassan, supaya Maharaja Ghassan menyerahkan surat ni kepada Maharaja Rom. Kita tahu Rom ni pada masa tu adalah
kuasa besar dan mereka telah terpecah dua. Mereka telah terpecah dua. Rom telah terpecah dua. Satu Rom Timur, satu Rom Barat. Okey. Bila Rom telah terpecah dua, Nabi dakwah kepada Rom Timur dulu yang berpusat di Konstantinopel. Nabi pada waktu tu Rom Timur berpusat di Konstantinopel dan maharajanya adalah Heraklius pada waktu tu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, utusan Nabi yang Nabi hantar tu yang nama Harith bin Al-Azdi ni, Nabi hantar Rom bila sahabat Nabi hantar saja sahabat dia, Rom bunuh sahabat tu. Rom bunuh sahabat tu. Jadi bila Rom bunuh sahabat tu, tuan-tuan dan puan-puan, Haris bin Umair ni kena bunuh, ia merupakan satu petanda daripada Rom, daripada sebab Maharaja Ghassan ni dia satu kerajaan kecil di Jordan. Memang ada kawasan nama Ghassan. Ghassan ni bernaung di bawah kerajaan Rom pada masa tu. Dia Rom ni kan sifat dia menjajah. Mana-mana kerajaan kecil yang bersetuju untuk bernaung di bawah kerajaan dia dan bayar cukai, maka dia tak akan jajah negara tu. Tapi kekallah bawah dia dan taat setia pada dia. So Maharaja Ghassan ni bunuh utusan Nabi. Zaman tu, bahkan sampai zaman sekarang pun, utusan-utusan rasmi kerajaan tidak boleh dibunuh. Duta tidak boleh dibunuh. Sebab tu dalam riwayat Abu Daud kan, duta tak boleh dibunuh. Dalam riwayat Abu Daud Nabi clear bagi tahu. Mana-mana wakil kerajaan yang dihantar, delegasi kerajaan luar yang dihantar tak boleh dibunuh. Kalau nak perang gentleman, perang, tapi jangan bunuh wakil. Halau balik. Halau boleh. Sebab tu kita kalau mana-mana negara nak putuskan hubungan diplomatik dengan negara tu, nak perang dia akan halau duta dulu. Dia tak bunuh duta tu. Kalau dibunuh duta tu, dianggap tidak beretika. Zaman dulu pun sama. Wakil kerajaan yang rasmi tidak boleh dibunuh. Maka bila utusan Nabi yang bernama Haris bin Umair Al-Azdi ni dibunuh oleh Maharaja Ghassan, masa tu Nabi SAW terus tahu yang mereka ini memberi isyarat untuk berperang. Maka Nabi hantar sahabat dia pada tahun ke-8 Hijrah. Nabi hantar sahabat dia. Nabi kata, kamu kena pergi ke satu bumi yang dikuasai oleh Rom. Pergi perang kerana dia dah bunuh wakil kita. Ketua kamu adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah syahid, ganti dengan Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far pun mati, ganti dengan seorang sahabat nama Abdullah bin Rawahah. So, bila sampai aja dekat Mu'tah, Mu'tah ni tempat saya belajar dulu, perang Mu'tah. Mu'tah ni kat Jordan. So, mereka berperang. Tiga-tiga sahabat yang Nabi lantik sebagai khalifah pemimpin ni, amir dalam peperangan ini, mati syahid. Zaid bin Harithah gugur, ganti dengan Ja'far. Ja'far ni pegang panji sampai tangan dia putus dua-dua, kena potong dengan Rom. Pun syahid. Abdullah bin Rawahah ambil panji, pun syahid. Ganti dengan Khalid bin Al-Walid. Masa ni Khalid bin Al-Walid baru dikenali sebagai dalam Islam sebagai orang yang mempunyai taktik yang hebat. Sebelum tu Khalid ni geng-geng Quraisy. Waktu perang Uhud, Khalid geng Quraisy. Kemudian Khalid masuk Islam, Khalid kekal sebagai tentera. Kemudian bila berlaku saja perang Mu'tah ni, Khalid barulah dapat menunjukkan kehebatan dia. Apa yang Khalid buat? Khalid tengok dari sudut strategi di atas kertas, memang orang Islam tak boleh menang. Kerana Rom terlalu ramai. Bilangan tentera Rom terlalu ramai, tak boleh menang. Atas kertas memang tak boleh menang. Jadi Khalid buat apa? Khalid kata kita terpaksa bahagi tiga kita punya saf perang. Dua di kanan dan kiri, satu di belakang. Dan ketika mana berjalan di padang pasir, sebelum nak berperang dengan Rom, yang di belakang ni ke depan, yang dua baris di kiri dan kanan tu ke belakang. Dan berpusing-pusing. Sambil jalan ke depan, sambil berpusing, yang di depan pergi ke belakang, yang ke belakang pergi ke depan. Khalid nak menunjukkan kepada Rom daripada jauh, yang melihat daripada jauh pada waktu tu, tentera Islam telah datang menghantar bantuan daripada Madinah dan bilangan mereka banyak. Sedangkan tentera itu adalah tentera tu juga. Tapi formation, gerakan tentera pada waktu tu dengan formation yang Khalid susun telah menjadikan orang Rom nampak seolah-olah
tentera Islam makin ramai datang bantuan daripada Madinah. Jadi Rom akhirnya lari. Bila Rom lari dalam perang ni, ia memberikan satu tamparan hebat kepada Rom, kerana pada waktu tu Rom adalah tamadun besar. Rom adalah kerajaan yang besar. Jadi bila Rom lari di medan dengan satu negara yang kecil, ni kira macam Amerika yang mempunyai kelengkapan yang begitu hebat, dengan tentera yang begitu hebat, dengan batalion tentera dengan kelengkapan yang begitu lengkap, kalah dengan satu negara yang besar macam Perlis. Saya tak nak sebutlah Singapura, sebab Singapura dari sudut ketenteraan hebat. Ni Perlis je. Perlis ni kira negeri yang tidaklah semaju Singapura, kecil, tapi nak bagi tekanan kepada Amerika Syarikat. Empire besar yang mempunyai kelengkapan yang hebat. Jadi maksudnya Perlis nak lawan dengan Amerika, tiba-tiba Perlis boleh menang. Tak malu Amerika. Jadi pada waktu itulah Rom tak puas hati. Jadi bila Rom tak puas hati, Rom cuba untuk repeat. Pada tahun ke-9 Hijrah, lepas daripada dia orang kalah dekat tahun ke-8 di Mu'tah tu, dia orang hantar tentera. Kononnya dia orang nak hantar tentera nak bertempur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dapat berita ni. Dan pada waktu ni Allah Taala uji orang-orang Islam. Waktu nak berlaku perang Tabuk ni, Allah Taala berikan kemarau panjang kepada orang Islam di Madinah, dan dalam masa yang sama Allah uji orang-orang Islam pada waktu ni. Waktu nak pergi perang aja, buah-buahan tengah masak ranum. Peperangan Nabi dan yang dirancangkan itu berlaku di Tabuk. Tuan-tuan pernah tengok map Tabuk? Tak pernah tengok kan? Okey, nanti kita tengok. Saya tunjukkan di sini, saya Google dulu. Nanti kita tengok. Sekejap ya. Okey, saya share kan. Okey. Tuan-tuan tengok kat sini. Madinah di sini lebih kurang. Mekah di bawah sikit, Madinah di sini lebih kurang, ya. Bila Madinah di sini, Tabuk di mana? Tabuk di sini. Nampak ke? Okey. Madinah, sekejap. Okey. Nampak Tabuk di atas ni, yang ada titik ni, Tabuk gitu deh. Madinah dekat bawah sikit ni. Nampak ke saya punya mouse ni? Cursor ni? Okey. Madinah di bawah ni. So Tabuk di sini, Jordan di sini. So dia antara sempadan antara Jordan dengan Saudi sekarang. Baik. Perjalanannya jauh. Waktu panas terik. Kemarau sedang berlaku. Buah-buahan tamar sedang ranum. Ia merupakan satu ujian yang besar bagi orang-orang beriman pada waktu itu. Tiba-tiba Nabi arahkan semua yang mampu, yang tak ada uzur, pergi jihad untuk lawan Rom. Dan peperangan ni pun sebenarnya tak berlaku pun. Cuma Nabi dapat tahu mereka telah mengumpulkan tentera untuk lawan kerajaan Islam, dan Nabi arahkan sahabat untuk keluar. Siapa yang mampu, tak ada uzur, keluar. Ikut aku. Dan hebatnya perjalanan ke Tabuk ni, punya sukar. Perjalanan nak ke Tabuk ni 50 hari. 20 hari di Tabuk, 30 hari perjalanan saja. 15 hari pergi, 15 hari balik. Punya jauh. 20 hari duduk sana. Dan bila Nabi dan para sahabat bila Nabi dan para sahabat tunggu saja di Tabuk, tentera Rom tak muncul-muncul. Tentera Rom tak muncul. Maka bila tentera Rom tak muncul, Nabi dan para sahabat pun balik. Dan ketika mana Nabi dan para sahabat nak balik aja, dalam perjalanan balik tu Nabi sebut hadis. Nabi kata pada Jabir, Nabi kata, "Inna bil Madinah la rijala
sesungguhnya di Madinah ini ada beberapa orang lelaki, masirtum masira, yang mana kamu tidak melalui mana-mana jalan, wala qata'tum wadiya, dan kamu tidak merentas mana-mana lembah, illa kanu ma'akum habasahumul marad, tetapi mereka, kecuali mereka akan bersama dengan kamu, tetapi mereka telah ditahan oleh kesakitan. Maksudnya Nabi nak bagi tahu kat sini kepada sahabat yang bersama dengan Nabi di Tabuk. Nabi kata, dekat Madinah ni ada beberapa orang lelaki. Sebab yang tak pergi Tabuk ni ada 3 orang. Ada 3 golongan. Ada 3 golongan sahaja yang tak pergi. Arahan Nabi clear, siapa yang mampu kena pergi. Tapi arahan Nabi ni, Nabi kata siapa yang mampu kena pergi, yang di Madinah yang tak pergi ada 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan munafiqun. Golongan munafik yang tak ada uzur, tapi reka uzur. Reka sendiri alasan. Tipu kat Nabi, sumpah tipu. Dan Nabi biarkan kerana mereka munafik. Ini golongan pertama, golongan munafik. Golongan kedua adalah golongan yang memang ada uzur betul-betul. Yang ni, golongan ni yang Nabi maksudkan kat sini. Dalam hadis yang kita baca, hadis nombor 4 ni, Nabi nak tackle golongan nombor 2 ni. Iaitu golongan yang sebelum daripada perang Tabuk, mereka bersama dengan sahabat untuk berjuang dan berperang. Sahabat keluar ke mana pun sebelum ni mereka ikut. Tapi dalam perang ni Nabi kata mereka tak ikut. Sebab apa tak ikut? Sebab mereka sakit, ada uzur. Mereka sakit. Dan ada satu lagi golongan yang ketiga yang tak pergi, iaitu golongan sahabat Nabi yang kaya, yang kuat, yang sepatutnya pergi tapi tak pergi. Yang ni nanti kita akan baca hadisnya ada pada bab yang kedua, iaitu bab taubat nanti. Insya-Allah saya akan bacakan kepada tuan-tuan pada hadis yang pada hadis yang ke-21. Nanti insya-Allah kita akan cerita. Bila masuk hadis nombor 21 nanti kita akan tengok kisah macam mana Nabi perlakukan kepada sahabat Nabi yang bukan munafik, tetapi mereka sepatutnya pergi perang tapi tak pergi. Dan tidak ada alasan uzur, tidak ada alasan sakit, tak ada alasan apa pun. Memang sengaja tak pergi. Kita akan tengok nanti insya-Allah pada hadis yang ke-21 nanti. Ni baru hadis yang keempat, ada 17 hadis lagi. Bila tu insya-Allah panjang umur kita akan bincang hadis tu. Baik. Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata mereka ni sekarang ada kat Madinah. Sepatutnya sebelum ni mana-mana perang yang kamu pergi, mana-mana tempat kamu pergi, dia orang seikut kamulah, dia orang join, dia orang akan ikut. Cuma sekarang ni dia orang sakit, tak boleh pergi. Sebab tu dia orang tak bersama dengan kita. Sebab mereka itu sakit. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, dalam riwayat Bukhari disebut begini, mereka dihalang oleh sakit. Dalam riwayat yang lain disebut, dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan, illa syarikukum fil ajr. Tetapi mereka telah berkongsi dengan kamu pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari, riwayat yang lain, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas kata, raja'na min ghazwati Tabuk. Kan tadi Jabir tak bagi tahu perang apa? Ini Anas bagi tahu perang apa. Anas kata, kami kembali bersama dengan Nabi SAW daripada peperangan Tabuk. Anas kata, kami kembali daripada perang Tabuk bersama dengan Nabi SAW. Faqala, Nabi bersabda kepada kami. Masa nak balik tu Nabi cakap kepada kami, inna aqwaman khalfana. Sesungguhnya ada beberapa kaum di belakang kita, di belakang kita. Sekarang ni maksudnya ada beberapa kaum yang di Madinah. Behind us, yang berada, yang tak bersama dengan kita pada waktu ni. Masalah kena syi'ba, yang mana kita tidak pernah melalui mana-mana jalan, wala wadiya, dan tidak pernah melalui mana-mana lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka ada bersama dengan kita. Habasahumul uzru, tetapi mereka ni tak bersama dengan kita waktu ni kerana mereka telah dihalang oleh keuzuran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis ni walaupun bercerita tentang Tabuk,
Tapi Nabi ajar sahabat dia tentang kepentingan niat yang baik. Iaitu Nabi kata mereka berkongsi dengan kamu pahala. Di sini para ulama buat satu ketetapan. Kita tahu kan dalam hadis yang kita pun akan jumpa nanti hadis yang akan datang, siapa yang niat nak buat benda baik tak jadi, lepas tu tak buat, dapat satu pahala. Siapa niat buat benda baik, buat, dapat 10 kali ganda pahala paling kurang ke 700 ataupun lebih lagi. Sesiapa yang niat nak buat benda jahat, tak jadi buat, dapat pahala. Siapa yang niat nak buat benda jahat, buat sungguh-sungguh, dapat satu dosa. Ini kaedah umum. Tetapi kaedah ni ada pengecualian. Maksudnya kaedah ni kena tambah lagi 2 poin. Ini kaedah yang biasa kita dengar kan? Ya, kaedah ni biasa kita dengar. Siapa niat nak buat benda baik, tak jadi buat, dapat satu pahala. Siapa niat buat benda baik, buat sungguh. Niat buat benda baik, lepas tu buat sungguh, dapat paling kurang 10 kali ganda ke 700 kali ganda dan mungkin lebih lagi. Sebab tu puasa 6 ni Nabi kata siapa puasa 6 seolah-olah puasa setahun. Kenapa? Kerana Ramadan kan 30 hari. Campur puasa 6 bulan Syawal tu 6 hari. So 30 kali campur dengan 6, 30 campur 6, 36. 36 kali 10. Kerana paling minimum pahala kalau kita ikhlas, kita buat amal, paling kurang dapat 10. So bila kali 10, 36 kali 10, 360. Tak ke setahun tu. Tu paling kurang tu Nabi kata. Sebab tu seolah-olah dapat puasa setahun. Seolah-olah dia telah berpuasa setahun. Kerana dapat 360 pahala paling kurang. Paling minimum. Itu skema. Yang paling sikit Tuhan bagi. Niat buat benda baik, buat sungguh, paling kurang pahala dapat 10. Mungkin lebih lagi ke 700 kali ganda. Mungkin lebih lagi berganda-ganda yang tidak ada, yang tak ada siapa pun tahu Tuhan nak bagi. Berdasarkan kualiti amalan dan keikhlasannya. Kemudian siapa niat nak buat benda jahat, tak jadi buat. Tak jadi buat, dapat pahala. Siapa niat buat benda jahat, buat, dapat satu dosa. Tapi ada lagi 2 perincian yang disebutkan dalam hadis ini dan hadis berikutnya. Apa dia? Yang pertama, siapa yang niat nak buat benda baik, tak buat, tak jadi buat, sepatutnya tak jadi buat, dapat satulah pahala. Sebab dia tak buat, dia cuma niat saja. Tapi hadis ni bagi tahu, siapa yang niat nak buat benda baik, tak buat. Tak buat tu bukan sebab dia tak nak buat. Tak buat tu kerana memang dia tak mampu buat kerana ada halangan luar. Kalau tak kerana ada halangan luar tu dia buat dah, dia dapat pahala penuh. Saya bagi contoh. Satu orang dia nak pergi ke masjid. Pada waktu PKP ni, pada waktu orang kata apa, polisi kawalan pergerakan ni, peraturan kawalan pergerakan ni, dia sepatut nak pergi masjid. Dia memang ahli masjid, dia jemaah masjid. Tiba-tiba dia tak boleh pergi. Kenapa tak boleh pergi? Polis tak bagi. Kalau tak kerana polis tak bagi tu, dia pergi dah ke masjid. Dia solat di rumah, pahala dia penuh. Sama seperti mana dia pergi ke masjid. Ini merupakan satu bonus. Sama juga dalam bab dosa. Sesiapa yang niat nak buat benda jahat, tak jadi buat kerana, bukan kerana takwa. Siapa yang tak jadi buat benda jahat yang dia niatkan kerana takwa. Dia niat nak buat benda jahat, nak mencuri. Tengok, bagus juga buah ni aku nak curi. Tiba-tiba kata, tak jadilah. Dosa mencuri. Dapat pahala. Tapi kalau dia tak jadi mencuri itu kerana ada halangan luar. Pasal pun tak jadi mencuri. Aku kalau tak tadi aku curi dah. Tapi ada polis pula kat situ. Tak jadi aku curi ni. Kalau tak kerana ada polis aku curi dah. Dosa telah dapat. Dosa penuh telah dapat. Seolah-olah dia telah melakukannya. Maka sebab itu Nabi sebut dalam hadis tentang kepentingannya. Dalam hadis yang lain juga Nabi pernah sebut, Nabi kata, "Idza maradal 'abdu aw safar, kutiba lahu minal ajr ma kana ya'malu sahihan muqimah." Hadis Bukhari. Atau kama qala, apabila seseorang hamba, sesiapa saja yang sakit ataupun bermusafir, maka Allah Ta'ala akan tulis pahala baginya sama seperti mana dia beramal dalam keadaan dia sihat ataupun dalam keadaan dia bermukim. Maksudnya kalau kita ni sakit, tak mampu untuk solat berdiri, kita solat duduk, maka pahala kita seolah-olah dapat pahala solat berdiri sempurna. Kerana kalau tak kerana sakit ni, kita solat berdiri dah. Okay? Kita tak mampu pergi ke masjid kerana kita sakit. Kita tak mampu pergi kerana kita sakit. Maka pada waktu tu,
kita dapat pahala penuh seperti mana kita ke masjid walaupun kita hanya solat di rumah. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada pertemuan yang akan datang. Saya buka kalau ada soalan